Sarjan mengenai enjin yang hilang, 2 enjin. Saya telah membawa satu usul pada 13 hari bulan, tapi usul saya ditolaklah pada hari ini di bawah peraturan masyarakat 18.1. Tuan Speaker telah menolak perkara ini sedang dalam siasatan pihak polis. Oleh yang demikian, saya didapati perkara ini tidak perlu disegerakan dan selaras dengan peraturan masyarakat 18.7, saya menolak usul yang berhormat dalam kamar. Saya memang kecewalah. Bukan pertama kali saya membawa usul. Ada 3 usul yang pernah saya bawa, 3 ditolak. Dan perkara ini penting. Kerana dari sejak tahun 2000 hingga 2009 telah berlaku 147 kes kematian dalam tahanan. It's a serious issue. Yang the last issue was Kugan. Kugan telah mati, didera, dipukul, dan isu yang apa berlaku kepada Tamendran yang dipukul, didera semasa beliau dalam tahanan. So saya akan membagi penjelasan kepada Yang Berhormat Nizar dan juga Tamendran untuk memberi pandangan apa yang sebenar berlaku. Dan kes enjin masih belum lagi selesai lagi. So saya ingat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, good morning everybody. Ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli parlimen, khususnya saudara Sarjan Tamendran dan isteri dia. Kami Pakatan Rakyat pada pagi ini mahu menceritakan kepada rakyat seluruhannya bahawa seolah-olah satu elemen penderaan, penganiayaan telah dilakukan semasa Sarjan Tamendran di bawah detention, di bawah tahanan. Jadi sikit lagi nanti saudara akan dengar apa yang telah dilakukan terhadap dia semasa dia dalam tahanan. Jadi untuk itu kami ahli parlimen mahu menunjukkan sebenarnya bahawa insiden kes kehilangan enjin, 2 buah enjin F5E Tiger ini merupakan satu maruah yang besar yang jadi satu bahan gelap seluruh dunia hari ini kepada. Kita mahu melihat bahawa kes ini berlaku tahun 2007 bulan Disember, dan dia mencerminkan Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia, satu Malaysia, kerana dia adalah Menteri Pertahanan ketika itu. Jadi kami mendapat berita bahawa bukan hanya 2 enjin jet fighter F5E Tiger yang rosak, banyak lagi alat-alat yang lebih mahal hilang dalam simpanan. Jadi kita hendakkan supaya satu siasatan yang menyeluruh dibuat. Satu jawatankuasa atau Suruhanjaya Diraja yang khas dibuat nak kaji apakah sebenarnya yang berlaku. Rakyat nak tahu bagaimana enjin yang cukup penting itu lesap daripada tahanan, daripada simpanan tentera. Kita sedia maklum dalam peraturan tentera ini nak mengeluarkan kamera pun dia ada peraturan-peraturan dia. Ini kan nak mengeluarkan jet engine. Jadi seolah-olah kita lihat bahawa Sarjan Tamendran ini telah dijadikan sebagai kambing hitam untuk mereka menyelesaikan. Kita dikhabarkan enjin 2 itu diterbangkan ataupun dibawa ke Uruguay. Betul tak betul kita pun tak tahu. Bagaimana pula tiba-tiba kita tengok negara boleh pergi ke Uruguay nak kenal pasti ini enjin kepunyaan F5E Malaysia. Adakah dia seorang pakar yang tahu enjin itu kepunyaan Kementerian Pertahanan Malaysia. Jadi untuk itu kami ada PC pada hari ini supaya saudara-saudara sendiri boleh tanya soalan apa yang berlaku. Kita nak menuntut supaya suatu siasatan yang menyeluruh dibuat supaya rakyat tahu perkara ini dan jangan berlaku lagi pada masa-masa yang lapar. Saudara-saudara, ini merupakan maruah kepada negara kita. Kalaulah kita punya sistem keselamatan kita, khususnya Kementerian Pertahanan, boleh dibolosi begitu, bermaknanya negara kita dalam satu ancaman yang cukup bahaya. Mana-mana orang boleh curi macam-macam. Dia boleh curi kapal selam, boleh curi skopin, boleh curi macam-macam. Jadi untuk itu kita hendakkan supaya PC ini saudara lihat dan dengar secara direct apa yang berlaku semasa saudara Tamendran dalam tahanan. Jadi untuk itulah kita ada PC pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Screaming, asking everybody to admit. But I'm not sure whether they want to come and confront like what I'm doing now. Okay. Another thing,
during my stay there, I could hardly sleep. He used to come and disturb me every night. Apart from the hitting, I had my pains here. It took me about 6 or 7 months to heal, the pain to heal. Yeah, actually my service already ended on the 28th May, but now the Air Force is harassing me, saying that if I don't return to duty, they're going to catch me and put me back in the military lockup again. So I think during my stay in 6 months, Singapore didn't even bother to come and ask me what's going on with me. Now after my family and my lawyers did so much to get me out, now they are trying to come and say that they want me to report for duty. I think which is unfair. Officially, I think they already terminated my service because they didn't even pay my salary last month. May and June. May and June.